yang sangat baik, dan ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan mereka yang mengaji ilmu agama pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sampai mana dah? Ke surat 39 kan? Betul 39. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal. Kita dah bahas, kita dah baca matan dia tu kan, tinggal kita nak baca makna dia sahaja. Yang nombor 2 kan kita baca kan, baris kedua kan? Tak dapat baris kedua kan? Dengung lah bang. Okey. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali agama yang kukuh dan perintah yang bijak, aku memohon kepadamu akan keamanan di hari pembalasan dan memohon syurga di hari yang kekal, bersama-sama dengan hamba-Mu yang muqarrabin, yang akan melihat kepada wajah-Mu, di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepadamu dan menunaikan janji mereka kepadamu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan Engkau berbuat apa yang Engkau kehendaki. Para ulama mengatakan kita dah bahas dah sampai muqarrabin, yang dengan hamba-Mu yang muqarrabin yang akan melihat kepada wajah-Mu. Kita sampai situ je. Di dalam doa ini, ni doa bila ni disarankan ni? Doa waktu bila ni? Ingat lagi? Ketika masuk waktu subuh. Ini yang disarankan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita tengah bahas tentang setiap doa yang dititipkan oleh Imam Ghazali. Di sinilah rahsia. Kalau kita mengaji kitab ni, jangan kita mengaji sahaja macam tu je. Kita kena lihat apa yang disusun oleh mereka ini. Sebagai contoh, di dalam kitab Fadailul A'mal, ni tuan-tuan ni kitab ni, Fadailul A'mal ni ada ni, karangan Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahimahullah ta'ala. Kalau mereka yang tidak mengenal Syekhul Hadis Maulana Zakaria, dia akan kritik. Dia kata hadis dalam ni banyak hadis dhaif, hadis lemah. Sedangkan kalau kita tahu dalam tabaqat ilmu ini, kita kena tahu dalam ilmu mustalah hadis, bidang hadis ni, dhaif ini bukan salah. Dhaif tak salah. Yang salah siapa ustaz? Yang salah orang yang faham tu. Para ulama kata dhaif adalah, dhaif ni maksud dia lemah. Bukan lemah, para ulama kata nak kata lemah pun tak. Dhaif kekalah makna dia dhaif. Dapat? Jadi secara umum kalau kita nak faham dia lemah. Lemah pada sudut mana? Pada sudut mana yang dia lemah? Para ulama kata kepada sudut tarik perawi dia. Perawi ni, jalan perawi dia. Mungkin di antara satu daripada perawi hadis tadi, orang yang menyampaikan hadis tadi, tidak mencapai pada martabat mereka yang sahih. Sebagai contoh, dia tidak siqah, tidak dipercayai, ataupun dia kazab, dia pembohong, dia pelupa dan sebagainya, menyebabkan riwayat hadis tadi jadi dhaif. Para ulama mengatakan, sebab tu Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam fatwa-fatwa dia, kalau kita tengok dalam Musnad Ahmad, ada juga didatangkan kepada riwayat, dalam riwayat dia mengajar ini, apa ilmu agama ni, dia letakkan hadis dhaif juga. Sebab apa hujah Imam Ahmad bila ditanya kenapa wahai Imam kamu letak hadis dhaif? Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad kata hadis dhaif ini lebih baik daripada seluruh kalam ulama. Dapat tuan-tuan? Jadi jangan saya senang dengar hadis dhaif tolak terus, jangan. Kita sekarang ni dengar, hadis ni sahih tak sahih ni ustaz, kalau dhaif saya tak terima. Macam ulama hadis pula. Jangan kita belagak jadi ulama hadis. Sehingga Imam Ahmad sebut, walaupun dia adalah hadis dhaif, tapi lebih baik daripada seluruh perkataan ulama. Kalam ni apa? Perkataan ulama. Ulama keluarkan fatwa, kalau dibandingkan seluruh ulama, maka hadis dhaif lebih baik pada itu. Sebab apa? Sebab dia masih disandarkan oleh
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Torik ataupun metodologi, cara penyusunan kitab ini pun kita tengok hebat tak hebat ilmu imam tadi. Kalau kita mukadimah pun tak tahu. Ulama-ulama dulu kalau kita tengok, kalau dia nak buka topik, suatu topik, mukadimah awal dia akan berkaitan dengan topik yang dicerita. Kita mukadimah sama je. Saya lah sama je. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Sama je. Kuliah tasawuf sama, tauhid sama. Ulama dulu kalau bina tasawuf lain layak dia. Kalau dia bincang bab solat, sebagai contoh kita lihat. Para ulama mengatakan sebagai contoh dalam kitab Munyatul Musalli. Kalau kita tengok Burdah Syekh Daud ni, kita tahu ilmu dia tinggi mana. Sebelum dia nak sebut, dia dah cerita topik sentence dia nak cerita apa. Ayat seterusnya yang elaborate menerangkan ayat tajuk dia tadi, tajuk dah cerita awal dah. Para ulama tadi hebat, para ulama terdahulu. Dan setiap daripada kitab mereka ni ada khulasah, ada rumusan. Para ulama itu rumusan yang teratur. Ni hebat para ulama terdahulu. Dapat? Ni kita lihat makna dari di sebalik doa yang telah disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan Imam Ghazali sebut di dalam doa ini, di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepadamu dan menunaikan janji mereka kepadamu. Para ulama mengatakan di sini bermaksud mereka itu siapa? Yakni mereka yang sentiasa menjadikan diri mereka ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda muqarrabin? Dia cerita ni bersambung ni. Kalau kita baca kitab ni kena penuh lah. Aku memohon kepadamu akan keamanan di hari pembalasan dan memohon syurga di hari yang kekal bersama-sama dengan hamba-Mu yang muqarrabin yang akan melihat kepada wajah-Mu, di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepadamu dan menunaikan janji mereka kepadamu. Para ulama kata apa sifat muqarrabin ni dia? Pertama, apa dia sifat muqarrabin? Mereka yang rapat dengan Allah ni, aulia ilah, wali Allah. Saya sebut wali Allah jangan sensitif tuan-tuan. Orang sensitif sebut wali Allah. Kata wali tak ada, kita sekarang ni tak ada wali dia kata. Sebab apa? Mengingkari keramat. Ataupun dalam bahasa Arab kita panggil karamah. Karamah ni ada tak ada tuan-tuan? Ada tak ada? Bagi Nabi disebut mukjizat. Sebelum Nabi itu diutuskan, macam Nabi selepas umur 40 baru disebut mukjizat. Sebelum tu disebut apa? Kalau kelebihan bagi Nabi, Nabi keluar dalam keadaan bertasbih kepada Allah, subhanallah. Nabi bercakap subhanallah, keluar cahaya yang menerangi kota Mekah ketika itu. Ini disebut apa? Mukjizat ke? Tak. Disebut irhaus, kelebihan yang diletakkan bagi Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul ataupun Nabi. Maksudnya pilihan. Dan bagi orang-orang soleh ada tak karamah? Ada. Sebagai contoh sahabat Nabi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Umar ni? Amirul Mukminin yang kedua, betul? Sahabat Nabi. Para ulama kata Sayyidina Umar ni siapa? Orang yang sentiasa cemeti badannya. Cemeti badan dia apa? Sentiasa pukul badan dia kalau meninggalkan solat tahajud. Tinggal solat tahajud, maka para ulama kata Sayyidina Umar akan memukul badan dia sendiri. Dan dalam riwayat juga mengatakan Sayyidina Umar ini, kalau mengikut pada wajah dia, Sayyidina Umar ni dalam riwayat kata, disebut oleh para ulama, mata dia ni kalau kita lihat seumpama ada lohong hitam, kemudian ada lekukan ke bawah. Maksud dia air mata dia sentiasa mengalir sehingga ada lekuk pada muka dia ni. Ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa karamah yang Allah beri pada dia? Banyak, nak sebut banyak. Antara karamah dia, kalau dia lalu pada satu lorong, asal sahabat, niscaya syaitan takkan lalu lorong tu selama 40 hari. Fi arba'in yaumin, selama 40 hari. Dalam tempoh 40 hari syaitan tak lalu lorong tu. Bukan dekat dengan orang tu, lorong pun tak lalu.
Kita kalau lalu lorong tu lagi banyak syaitan lalu situ. Sayyidina Umar ikut balik lagi kan. Sayyidina Umar tidak. Para ulama kata kalau lah lorong pun dah jauh 40 hari tak lalu, apa lagi orang dia, apa lagi sahibul jasad, tuan badan tadi. Dan ini karomah ke tak? Karomah ni lahir pada apa? Amal ni lahir daripada apa? Amal kita ni lahir pada ilmu. Dapat? Ilmu ni lahir pada mana? Ta'allam. Al-ilmu bit-ta'allum atau al-ilmu bit-ta'allam. Para ulama mengatakan ilmu ini perlu dibelajar. Kalau tidak dibelajar tak dapat ilmu. Ceritalah macam mana pun kalau tak mengaji tak dapat ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat muqarrabin? Mereka yang rapat dengan Allah, apa sifat dia? Pertama kata Imam Ghazali dalam riwayat ini, dia adalah mereka yang sentiasa rukuk dan sujud kepadamu. Kepadamu siapa? Allah Ta'ala. Rukuk dan sujud. Tak boleh pisahkan rukuk dan sujud, tak boleh pisah. Dia rukuk je, sujud tak boleh. Dua-dua kena buat. Ini pisahkan, niat lain, perbuatan lain, pisah pula. Saya niat semayang lain. Saya niat cukup lah, dia kata. Ada saya jumpa orang tu lagi, rukun dengan Islam benda beza. Rukun Islam, rukun Islam gabungan, dia kata lah pula. Rukun tu dia kata ada 4, Islam ni ada 5, jadi rukun Islam ada 9 lah. Bukan 5 tambah 4 kan. Rukun ni ada 4, dia kata. Saya pun tak tahu apa dia cakap entah. Tapi rukun dia bahas apa dia rukun. Pertama syariat, kedua tarikat, ketiga hakikat, dan keempat makrifat. Apa benda ni tuan-tuan? Ni tak ada kena mengena dengan pengajian kita, dan tidak ada tarik ini diajarkan oleh para ulama, tak ada. Rukun Islam satu je tuan-tuan, rukun Islam. Tak bahagi rukun-rukun Islam tak. Dapat? Jelas macam-macam air zaman ni, macam-macam ilmu ada. Tinggal tenggelam tak tenggelam je kita ni. Baik-baik kawasan KL ni paling banyak center. Dapat okay. Kemudian muqarrabin, mereka yang sentiasa solat baginya, tak lekang solat. Itulah muqarrabin. Apa dia muqarrabin? Yang dekat dengan Allah. Muqarrabin asal perkataan qarib, qaf raba, qarib, rapat. Bila muqarrabin, mereka yang rapat dengan Allah. Muqarrabin ni mereka yang rapat dengan Allah. Dengan istilah kata lain, mengenal Tuhan. Orang sekarang kan suka mengenal Tuhan. Siapa mengenal Tuhan kata Imam Ghazali dan doa ni? Mereka yang sentiasa rukuk dan sujud. Jelas? Bila orang kata tak perlu rukuk sujud, selagi kamu tak mengenal Tuhan, maka janganlah kamu rukuk dan sujud. Itu palsu. Baba Ghazali Sekam sebut pelawak. Orang Kelantan sebut pelawak. Pelawak tu pembohong. Dan ilmu agama tak boleh membohong. Kena betul-betul. Jangan duduk tepi jalan, jagalah tuan-tuan kat kopi duduk kat kopi, kedai kopi borak-borak subuh tak semayang. Tak perlu, guna niat saja. Ni kena jaga akhir zaman ni. Saya sebut ni banyak kat sini tuan-tuan. Betul Abang Mat Kemudian mereka antara perkara yang dibuat oleh muqarrabin ni, tanda dia apa dia? Pertama dia rukuk dan sujud, kemudian dia menunaikan janji mereka kepada. Apa janji ni? Apa janji ni tuan-tuan? Kita pernah janji tak dengan Allah? Pernah tak? Bila agak-agak kita janji dengan Allah? Masa bayi lain, alam roh lain, sebelum Al-Fatihah. Masya Allah. Haywa. Para ulama kata dalam ayat ini menuntut janji mana? Janji di alam roh. Yang Allah sebut alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tu ayat tu kan? Alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Alastu tu mufrad. Kalau kita mengaji nahwu saraf, tu memaksud setiap daripada kita. Allah tanya, adakah aku Tuhan? Allah tak kumpul semua. Para ulama kata, sebagai riwayat ulama kata, ditanyakan setiap individu, bukan umum. Dapat tuan-tuan? Kalau umum takut ikut-ikut orang. Tengok roh sebelah sebut
Bala syahidna, kita pergi, oh bala syahidna, ikut. Bukan tuan-tuan. Setiap daripada kita ni mengambil janji dengan Allah. Allah tanya pada kita, alastu bi rabbikum, adakah kamu redha, kamu yakin bahawa aku adalah Rabb kamu? Dalam ayat Rabb ini kita nak bahas Rabb apa ni? Kadang-kadang tuan-tuan, saya boleh sebut Rabb, kita tak rasa apa Rabb. Tak apa Rabb. Dia tak tahu soalan Rabb ni besok dia kena belasah dan kubur besok. Man Rabbuka tu masalah Rabb ni lah. Dan tuan-tuan, dalam kubur sekali pukul bukan seronok tuan-tuan. Saya nak beritahu, lagi kuat malaikat muka nakir pukul kita, lagi dia taat Allah, lagi dia belasah kita tu, lagi Allah suka. Tuan-tuan boleh bayang? Waalaikumsalam. Para ulama mengatakan, di dalam alam barzah yang ditanyakan oleh malaikat muka dan nakir adalah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Sebab apa? Sebab janji kita dekat alam roh. Alam roh dah jawab dah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Para ulama kata, apa maksud Rabb kat sini? Allah tanya siapa Rabb. Kita nak terjemahkan Rabb ni dengan makna apa? Para ulama kata, kalau dalam bidang yang lebih takkid, lebih kuat, Rabb ini diterjemahkan ia dengan pergantungan. Siapa tempat gantung kamu? Saya ulang banyak kali dah ni. Dulu lahir perut daripada perut ibu, nampak gantungan siapa tuan-tuan? Lain pada perut ibu. Dengan ibu 2 tahun kan? Cerai susu 2 tahun paling baik. Setelah tu dibesarkan, diberi makan, pergi sekolah, nampak siapa bagi duit belanja tuan-tuan? Ya, tempat gantung ni. Sampailah SPM kan? Budak sekarang ni kalau perempuan lagi majulah, umur 15 tahun dah bagi nafkah tuan-tuan. RM200 budak WeChat, RM200 ni dapat nafkah pada BF dia. Oh, nafkah. La ilaha illallah. Tak kira lah tu, sampai umur SPM, para ulama kata gantungan kita ubah tak? Ubah. Gantungan kita pada siapa pula? Pada CJ SPM kita, straight A. Betul kan? Inilah yang beri rezeki pada saya ni. Betul? Tunjuk orang, inilah ni doktor. Selepas itu para ulama kata sambung degree BA, LC, orang Indon, LC, dicence. Kita BA, betul? Habis BA degree, sambung lagi master. Gantung dengan master pula. Orang master pula cakap, rezeki tak ada ni, kena jadi pensyarah hebat ni, profesor, jadi doktor pula, PhD. Dah habis doktor, sambung lagi, habis apa? Profesor Madya, Profesor Emeritus, lepas tu Profesor Diraja, sampai tak tahu nak letak apa dah. Itu pun para ulama kata masih lagi gantungan kita pada selain pada Allah. Sampailah pencen, pensyarah kan, pun kerja poli pencen. Dulu kan kerja dengan silik gaji dengan sijil, lepas pencen pandang siapa gantung pula? Pencen tu jadi gantungan kita, ataupun EPF. Sampailah anak dah besar, nak bagi duit pun gantung dengan anak. Sampailah meninggal dunia, gantung dengan duit, khairat kematian. Para ulama kata setiap perkara ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Rabb kamu? Kamu gantung dengan siapa? Gantung ini ulama kata tak ada siapa boleh jawab melainkan diri kita. Kita gantung dengan siapa? Jelas? Kita bukan nak cari di mana Tuhan, tak. Ni salah ni, soalan salah. Yang kita nak cari ni siapa kita gantung ni? Di mana pergantungan kita tu? Betul. Dia di mana Tuhan? Tuhan tak boleh tanya mana. Kalau boleh tanya mana, member kita lah. Betul tuan-tuan? Kalau boleh tanya mana, tak power lah Tuhan tu tahu kat mana dia. Tuhan ni hebat, dia sampai tak boleh tanya kat mana. Hebat. Hanya akidah Asy'ariyah. Tak boleh tanya tengah buat apa, tak boleh tanya kat mana, bagaimana keadaan. Tak boleh ditanya dengan pertanyaan. Tu Allah. Barulah Tuhan, dia layak. Dapat tuan-tuan Dan para ulama kata pergantungan kita ini tidak diletakkan kepada yang sepatutnya menyebabkan hidup kita ini tidak bergantung. Apa maksud tidak bergantung hidup kita?
Apa maksud tidak bergantung? Kita tak tahu apa yang kita kejar sama ni. Tuan-tuan kerja, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan kejar sama ni. Para ulama itu sama je. Saya buat perumpamaan pasal lembu kan. Ulama buat lembu tu kan, sama je. Ni lagi kuat lagi kalau dalam kitab tasawuf dengan khinzir. Para ulama letak, dia keluar pagi balik petang. Khinzir di rumah tuan-tuan. Khinzir juga sensitif. Boleh sebut anak dia, sebut anak dia sensitif dia. Kau panggil aku babi tak apa, jangan anak aku, dia sebut. Para ulama itu sama macam kita juga. Kehidupan kalau tidak ada ketaatan kepada Allah, sama nilai dia dengan binatang hakikat dia. Dan tidak ada pergantungan. Bahkan para ulama kata setiap haiwan ada gantung dia. Setiap haiwan ada gantung dia. Apa hujah haiwan ada gantung? Saya nak tanya, setiap burung yang balik daripada dia keluar pagi. Burung kan keluar pagi tuan-tuan. Kalau tak tahu, kita tengok National Geographic, YouTube pun banyak tuan-tuan. Daripada tengok benda merapu, baik kita tengok ilmu. Tengok burung pagi ni dia cek makan bila. Dia keluar pagi tu kan, keluar pagi, balik petang kan. Saya nak tanya, dia kebiasaan umum burung dia makan apa? Cacing lah, ulat kan. Tuan-tuan tengok dia balik untuk sebulan ke dia bawa bekalan? Ulat tu dia balik untuk sebulan untuk anak-anak dia. Dia bawa balik bekal sebulan untuk anak-anak dia. Adik? Tinggi tak tawakal dia? Dia bawa untuk hari tu, esok pun tak ada. Betul tuan-tuan? Sedangkan dia ada akal tak macam kita? Sistematik kerja dia naik kereta kan, bayar tol. Ni tak isi Tashengo lagi, ni nak minyak, isi minyak RON 97 lagi, 100 lagi petrol. Tak ada tuan-tuan, balik pergi ambil, tak ambil sebulan pun. Para ulama kata, lihatlah kepada tawakalnya para haiwan, bagaimana tawakal mereka. Hebat tuan-tuan. Dia lah ustaz, dia bukan ada tanggungan. Anak dia bukan tanggungan dia tuan-tuan. Dia bukan pakai baju. Ulama kata kalau sekali dah bagi alasan, sampai bila cari alasan kan tuan-tuan. Saya nak bagi pandang apa ni, pandang jangan kita ni pandang diri kita yang datang rezeki pada kita, sehingga kita ni tinggal amalan dengan Allah. Sampai kita tak nampak Allah yang bagi rezeki kat kita ni, kita nampak kerja buat kita. Sebab bila seorang tadi dia nampak kerja buat dia lah menentukan rezeki dia, dia sesat waktu tu. Kenapa sesat? Dia termasuk dalam fahaman Qadiriyah, meyakini bahawa diri dia sahaja yang buat, orang lain tak ada kaitan dengan dia. Ustaz, saya kerja, saya makan, ini adalah hasil usaha saya, ini sijil saya, sertifikat saya, ini kepandaian saya, tak ada kena-mena dengan Allah. Ini Qadiriyah. Walaupun dia tidak lafaz dengan mulut, para ulama kata kalau dia membenarkan dengan hati dia bahawa diri dia yang usaha, ulama kata apa? Dia telah termasuk dalam Qadiriyah. Jadi menentukan keimanan ni siapa? Kita. Dapat rezeki ni pandang mana dulu? Dapat gaji hujung bulan, pandang mana dulu? Ke mana dulu arah dia? Dan kita lihat dalam kerja harian kita ni ada amal tak? Quran macam mana? Ayat Quran macam mana Quran? Kena bimbang tuan-tuan. Jangan bimbang orang lain, ni bimbang orang lain pula. Bimbang diri sendiri, kena bimbang kita ni. Quran ke mana aku ni Quran? Sampai ulama guru saya pesan kalau tak sempat baca Quran ni, tengok pun jadi, tengok. Tu teruk dah tuan-tuan. Paling teruk Tok Guru saya cakap, bukan tengok, cium. Pegang cium, cukup dah. Asal kamu ada hati dengan Quran. Itu paling teruk lah tuan-tuan. Saya harap tak ada lah kat sini. Para ulama kata, lihat Quran, zikir kita hari-hari, istighfar. Bagaimana? Solat sunat kita bagaimana? Solat fardu bagaimana? Bagi lelaki jemaah ataupun tidak? Dan orang sekeliling kita ni datang tak perintah Allah? Datang tak mereka ni kepada perintah Allah? Kawan-kawan kita setiap kali pergi solat ajak tak? Ajak bukan dengan cara ceramah macam saya saja tuan-tuan. Ajak dengan macam-macam cara ada. Jadi ajaklah dengan cara yang terbaik, mengikut kita, mengikut kemampuan kita. Ulama kata semua benda ni berdatangkan berkat kepada rezeki. Ini nak tahu rezeki masalah sebab apa? Sampai waktu habis tak tahu pergi mana. Rezeki dia tak tahu pergi mana. Gaji dia tak tahu pergi mana. Biasa Amir, biasa tuan-tuan, ustaz pun sama. Tentu dah hilang lah duit. Mana pergi duit ni? Padahal dia dah belanja, tak ingat kat mana dia belanja. Para ulama kata sebab apa? Sebab tidak ada penyusunan,
Penyusunan ni lahir daripada mana? Lahir daripada amal. Penyusunan akan datang mana yang penting, mana yang tidak, bila kita jaga amal kita. Bila kita tak tahu mana penting, mana tak penting, para ulama tu sebab apa? Sebab tak jaga amal. Semua benda jadi penting. Dapat tuan-tuan, insya-Allah? Habis. Kemudian Allah disebut, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengasihani dan yang maha pemurah, dan engkau berbuat apa sahaja yang engkau kehendaki. Ini kuasa veto Allah. Min kulli syai'in wa anta taf'alu ma turid, ataupun min kulli syai'. Allah ni berkuasa atas setiap perkara, dan Allah ni berkuasa atas setiap apa yang Allah nak. Min turid, apa yang Allah nak. Dapat? So apa yang berlaku kat kita nak ke Allah nak? Allah nak, tuan-tuan. Kena ubah. Ni Allah yang nak ni. Pandang baik. Jelas Kemudian ni baca sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ittasafa bil izzi wa qala bihi subhana man labisa al majda wa takarrama bihi subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lah subhana zi al-fadli wan-ni'am subhana zi. Sebenarnya baca yang baik subhanadzil qudr, terus sambung. Ni kita baca pelan-pelan ni, kita wakaf lah tuan-tuan Apa subhanazi pula ustaz ni? Nazi pula. Jangan tuan-tuan Subhanazi al-qudrati wal-karami subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmi. Saya tengok dia salah cetak ni. Z ni tak ada makna, sebab ayat dia berpisah. Kalau zil qudrah ada makna, tapi di sini disebut dengan subhana, maka kena ada alladzi lah. Dapat tuan-tuan tambah kat situ. Bahaya ni subhanalladzi fadlil wa ni'am subhanalladzi qudrati wal karam subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmi. Dia kena ada allazi kat situ. Tambah allazi, z itu jadi ada tambah alif lam depan dia. Allazi ni apa maksud allazi? Yang allazi ni yang. Dia banyak allazi, allati, alladzani. Tu ikut mufrad. Allazi ni bagi mufrad seorang saja. Kalau musanna jadi alladzani. Kemudian kalau ramai allazina. Kalau perempuan allatani. Para ulama kata berubah-ubah. Ni domain lah tuan-tuan. Kemudian maksud dia maha suci Allah, maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan, dan berkata dengannya maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya, maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya, maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan, maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Ini doa apa ni? Ini termasuk dalam Ismul Azam. Terus tuan, Ismul Azam. Sebutan betul Azam, agung. Zo, Azam. Dapat? Ismul Azam ni apa? Nama-nama Allah yang agung, ataupun pujian-pujian bagi Allah. Para ulama kata salah satu cara nak makbul doa, dalam doa kena ada Ismul Azam. Apa contoh Ismul Azam dan doa kebiasaan kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam, tu Ismul Azam.
Nama Allah yang maha tinggi, maha agung. Sebab apa agung? Tuhan yang menciptakan setiap alam ni, agunglah nama dia. Jadi para ulama kata lagi banyak ismul azam dalam doa kita, lagi kuat makbul dia, lebih cepat makbul dia. Sebab apa? Kita mendahulukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara ismul azam dalam Quran, pertama sini adalah Al-Fatihah, itu ismul azam. Yang kedua para ulama kata antara dia adalah Ayatul Kursi, itu ismul azam. Allahuna, semua cerita pasal Allah. Kemudian para ulama kata antara dia juga Lillahi ma fis sama, sama. 3 ayat terakhir suratul Baqarah kan. Lillahi ma fis sama sampailah ayat amana rasulu bima. Itu pun ismul azam. Dan di sini Imam Ghazali ajar juga ismul azam. Seterusnya dengan ditakdimkan setiap ayat dia dengan subhana. Subhana maksud apa? Maha suci Allah. Kenapa Imam Ghazali tak letak alhamdulillah, tak subhana? Ada sebab tuan-tuan. Para ulama dulu kalau susun doa, kalau letak subhana ada beza, ada sebab. Alhamdulillah ada sebab. Dapat? Jelas? Para ulama kata kebanyakan daripada kita, bagi mereka yang baru bermula dalam bidang ilmu agama ataupun beramal, maka banyakkan oleh kita sebutan subhanallah. Banyakkan subhanallah, maha suci Allah. Dengan ni apa? Allah sucikan diri kita, Allah sucikan hati kita, Allah sucikan niat kita, matlamat kita. Setiap amal kena ada doa, natijah amal tu. Jangan amal tak ada doa lepas tu. Saya tak perlu meminta apa-apa dengan Allah. Ini sombong tuan-tuan. Sombong, betul tak? Saya tak perlu apa-apa Ustaz, apa yang dah ada kat saya dah cukup. Tu bohong nama dia. Betul Kalaulah kita ni cukup dengan apa yang kita ada, nescaya kita takkan minta lagi. Kerana ulama kata cukup dah. Tak payah pergi kerja, tak payah buat apa-apa dah, itu cukup. Selagi ada ikhtiar, maka itu tidak cukup. Bila bermulanya kita tahu diri kita tak cukup, maka letaklah diri kita ini gantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat? Pertama, maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Dalam ayat ni tuan-tuan, subhana manittasafa bil izzi wa qala bihi. Maksudnya disebut Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Kita mengaji akidah habis sifat 20 tuan-tuan kan. Saya nak tanya sikit boleh? Semua ngantuk je kan. Saya nak tanya sikit boleh? Allah ni bercakap kan, berkata-kata kan Allah ni. Kalau bisu, Allah berkata-kata betul. Apa sifat Allah yang menandakan Allah ni berkata-kata? Apa nama sifat bagi Allah yang berkata-kata, sifat Tuhan yang berkata-kata ni? Kita sebut sifat apa? Sifat kalam, betul? Kalam, berkata-kata. Allah melihat, basar, mendengar, sama, berkata-kata, kalam, betul? Allah berkata-kata Bagaimana Allah berkata-kata? Allah berkata-kata dengan apa? Kita berkata-kata dengan mulut, kita berkata-kata dengan suara, kita berkata-kata dengan huruf, betul? Dengan huruf lah orang faham. Cuba saya cakap tanpa huruf, tuan-tuan boleh faham? Tak boleh faham tuan-tuan. Maka adakah Allah berkata-kata dengan huruf? Allah berkata-kata dengan apa? Kalau anak kita tanya, ya ayat Allah ni bercakap, Allah cakap dengan apa? Pernah jawab tuan-tuan? Lupa habis dah saya ajar ni. Orang kafir tanya kita, lu punya Tuhan bercakap dia cakap macam mana? Nak jawab macam mana tuan-tuan? Tolong saya sikit. Allah ni bercakap dengan apa? Nak cakap dengan mulut? Ni ayat dia ni, dah jawab. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Allah bercakap dengan apa? Dengan sifat berkatanya Allah. Dapat? Dengan sifat kemuliaannya Allah. Apa benda ustaz ni? Allah bercakap dengan sifat berkata. Sebab ulama kata Allah ni tidak boleh semisal dengan yang lain, tak boleh sama. So macam mana Allah nak cakap? Kita kena cakap Allah ni bercakap
dengan sifat bercakapnya Allah. Betul. Jadi macam mana sifat bercakap Allah? Allah alam, tak tahu. Tapi kita tahu sifat bercakapnya Allah itu adalah mulia. Dapat? Kalau anak tanya, anak tanya kalau apa nama Tuhan bercakap macam mana? Nak jawab apa? Tuhan bercakap dengan sifat bercakapnya ni. Dapat? Macam mana tu ayah? Tak apa, belajar dulu. Ini bagi menjaga apa? Menjaga kemaslahatan umum bagi anak-anak. Jangan kita fahamkan, jangan kita ni punca penyebab bagi anak ini syubhat dengan Tuhan. Dapat tuan-tuan? Kena jaga kata-kata kita. Ustaz, tak apalah anak tak faham. Tuan-tuan, anak-anak ni adalah orang yang paling senang nak beriman. Sebab tu Nabi, kalau banyak riwayat, Nabi banyak pesan dengan orang muda. Anak-anak ni paling kuat pegangan dia. Tambah pula dia besar, bapak dia meninggal. Bapak dia pesan pada dia, itulah dia pegang. Jadi tuan-tuan, kita sini kena tahu untuk sampai kepada anak-anak kita. Sebab kalam kita ini, walaupun tidak didengari oleh orang surau kita sini, tak dengar pun cakap kita kan. Cakap mana ada orang dengar, nak dengar memang Yang siapa yang nak dengar perkataan kita? Anak kita. Dan itulah wasiat yang dia akan pegang sampai bila. Bapak aku cakap, Allah ni tak ada mana-mana tempat. Sampai kiamat insya-Allah dia akan pegang. Tapi kalau kita sini tak sebut pada anak kita macam tu, kita tak beritahu bagaimana keadaan Allah, di sini tak tahu, menyebabkan dia mengambil orang lain, panduan lain sebagai panduan dia. Menyebabkan kita besok susah di akhirat. Sebab dia meyakini bahawa Tuhan itu tidak seperti mana yang kita yakini. Faham? Ya tuan-tuan? Habis. Maha suci Tuhan bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Sikit lagi. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya. Memakai segala keagungan dan bermurah dengannya. Saya juga pernah tanya, kenapa Allah haramkan sifat takabur? Tuan-tuan, sifat riak takabur kan haram hukum dia kan, berdosa besar kan. Kenapa Allah haramkan? Tak layak dipakai lain. Ni jawapan muda dia dah jawab. Sebab apa? Sebab dia adalah pakaian Allah. Keagungan ni adalah diri Allah sendiri. Allah tu pakaian dia agung. Dia agung ni apa? Meninggi diri, menghebatkan diri. Allah sifat dia macam tu. Memang layak lah, dia sempurna. Sebab tu dia layak untuk belagak diri dia atas makhluk lain. Sebab dia pencipta. Kenapa Allah haramkan pada kita? Sebab tu pakaian Tuhan. Kita ni hamba, mana boleh pakai pakaian Tuhan? Maka pakai pakaian seperti hamba. Para ulama kata takabur diharamkan oleh Allah sebab itu adalah pakaian Allah sendiri. Dan faham pakaian bukan macam pakaian kita boleh buka-buka, tak. Pakaian Allah, keagungan, ketinggian Allah tu berterusan sehingga bila-bila. Tak ada penghabisan. Dapat? Dan yang terakhir, Maha suci Tuhan yang tidak layak disembah, dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Allah tidak layak dipersembahkan sesuatu amalan melainkan pada diri Tuhan tu sendiri. Maksud dia apa? Setiap yang kita buat itu pun tak layak untuk kita sembahkan pada Allah. Saya ustaz, saya dah semayang tahajud 100 rakaat. Sehari saya berjaya lawan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal setiap hari dia akan lakukan 1000 rakaat. Saya buat 1002 rakaat. Lebih 2 rakaat. Para ulama kata mereka yang meyakini dengan amal dia tadi, maka para ulama kata amal dia pun tidak mendatangkan dekat diri dia kepada Allah. Sebab apa? Setiap amal yang kita buat juga kena balik pada Allah. Kekuatan nak datang semayang, nak datang kuliah, nak datang mengaji agama, semua daripada Allah. Maka para ulama kata di sini membahagikan apa? Tidak ada jalan untuk kita bangga diri kita, tak ada. Sebab yang bagi macam ni buat Allah. Untuk apa aku banggakan atas diri aku? Sebab ini pun bukan aku punya. Siapa punya tuan-tuan? Faham Kemudian Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Menghinggakan dengan sesuatu, apa maksud menghinggakan? Maksud di ulama kata setiap benda yang mempunyai ruang, semuanya ada ilmu Allah.
Dapat tuan-tuan? Apa contoh? Saya nak tanya tuan-tuan, di antara dua jari ni disebut apa? Dua jari ni disebut apa? Di antara dua jari ni, ni jari, ni jari kan? Di antara dua jari ni disebut apa? Ruang. Jarak lain? Disebut apa ni? Space. Ruang lah kan? Kalau bersudut saya, ruang. Apakah yang sebenar-benarnya yang ada pada dua benda ni, dua jari ni? Ha? Yakin dengan angin? Para ulama kata, kalaulah ada nama di antara dua ruas jari kita ni, ataupun dua jari kita, bukan dua ruas, dua jari kita ni, kalau ada nama, para ulama kata itu pun Allah Ta'ala tahu. Dua jari pun tak tahu apa nama dia. Tak cerita jari lah tuan-tuan. Urat dalam badan kita, kita tahu tak nama dia? Urat pun tak tahu kan? Saya belajar dulu dalam perubatan, nama-nama pelik lah, pelik-pelik nama macam-macam lah. Modula oblongata ni, belakang ni kan, modula oblongata. Macam-macam nama lah tuan-tuan. Ini pun para ulama kata, ini yang diketahui oleh kita. Benda yang tak tahu itu semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So di sini dalam doa ini para ulama kata sebenarnya mendatangkan ketauhidan yang sebenar pada Allah. Supaya apa tuan-tuan, dalam doa ni pun jangan leka. Tu je nak cerita kat sini. Dalam doa kita jangan rasa kita yang buat. Kadang dalam doa pun kita rasa kita yang buat. Dalam doa pun kita bayang makhluk lain yang tolong kita. Dalam doa ni, ya Allah, anak aku sakit ya Allah, dia demam, tapi dalam kepala, dalam hati dah bayang klinik kerajaan. Contoh, bukan salah pergi klinik kerajaan tuan-tuan, tapi dah bayang awal dah. Sembahyang hajat, sujud takhir tu, kita dah nampak orang lain dah. Aku ni tak cukup duit ni, nak buat benda ni tak cukup duit. Dah nampak benda lain dah nampak dulu dah. Nampak siapa tuan-tuan? Nampak orang lain lah, member ke kan, pacak gadai ke, dah nampak dah. Tak nampak Allah lagi, nampak Allah dulu tuan-tuan. Macam mana nak nampak Allah? Ubudiyah itu meyakini bahawa setiap yang kamu bawa dalam doa tu Allah makbul. Maksud dia tak letak lagi hajat itu secara penuhnya, semua letak dulu dengan Allah. Benda ni tak boleh buat-buat tuan-tuan, kena belajar. Jangan buat kat rumah memang tak jadi. Macam mana aku nak hilangkan fikiran? Tak boleh tuan-tuan, kena ngaji. Kena ngaji sungguh-sungguh baru tahu, oh macam ni rupanya. Sebab untuk membuang berhala dalam hati kita ini, para ulama kata memerlukan masa yang lama. Walaupun tak jauh, sejengkal. Iman ni pada mulut, takrif bil lisani, ikrar dengan lidah, tasdik fi qalbi, membenarkan dengan hati ni sejengkal. Guru yang paling baik, paling hebat Rasulullah. Anak murid paling hebat sahabat Nabi. Macam ni hebat tuan-tuan, semayang satu rakaat witir boleh habis 30 juzuk. Hebat tu. Ada tuan-tuan kat sini. Saya pun tak buat, tak mampu nak buat. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, satu rakaat witir dia sebelum tidur habis 30 juzuk. Boleh lawan tuan-tuan? Tak boleh lawan kita. Jauh. Macam mana hebatnya bila mereka ni sakit meminta pada Allah, sehingga dinasihatkan seorang sahabat, dalam riwayat itu sahabat semayang, anak panah saya pernah ceritakan, tertembus pada kakinya, pada betis dia. Bila ditanya, bagaimana nak cabut panah ni pada kamu? Tanya tabib, doktor zaman tu, zaman sahabat tu tanya pada sahabat lain, kalau kamu nak cabut panah dia, cabutlah ketika dia solat. Ketika solat cabut. Dia tak sedar dah, waktu tu tak sedar apa dah. Para ulama kata hebat. Rasulullah sini beramal. Bagaimana Rasulullah beramal pada malam hari? Rasulullah berzikir, para ulama kata dari riwayat Aisyah masuk. Ketika itu Aisyah melintasi Nabi ketika itu, ketuk pintu. Bila ketuk pintu, Nabi dengar ketukan pintu tadi. Nabi tanya, man, siapa kamu? Siapa ni? Keluar daripada pintu Aisyah, masuk dalam rumah. Ana Aisyah ya Rasulullah, aku ni Aisyah. Mana Aisyah? Siapa Aisyah? Amal bini pun tak kenal. Bini muda tuan-tuan. Saya tambah lagi, maksud dia apa? Bini pun tak kenal. Maksud dia apa? Hebatnya amal mereka dulu, tawajuh. Saya bandingkan semayang kita macam mana.
Bukan langit bumi tuan-tuan. Tak tahu nak sebut. Langit bumi pun ada jarak ni. Kita jarak dengan dua orang ni tak tahu nak sebut dah. Langit bumi pun dah jauh dah. Tapi tak tahu nak sebut jauh dia mungkin lebih daripada langit dan bumi. Betul Dan para ulama kata di sini mengenal diri kita. Mulai pengajian ini doa kita bagaimana hari-hari dengan Allah. Ini kita dah belajar dah. Dalam doa nak cepat makbul, cara dia yang diajar oleh ulama, letaklah nama-nama Allah yang Maha Agung. Walaupun tak hafal ustaz, susahlah sebutan ni ustaz. Sebut dalam bahasa Melayu pun cukup tuan-tuan. Maha suci Allah yang tidak mempunyai kekurangan. Itu Ismul Azam. Maka dahulukan dalam doa kita nama-nama Tuhan yang Maha Agung. Jelas? Wallahu a'lam. Habis. Minit ni. Ada soalan? Minggu depan doa terakhir kita belajar. Dan doa ini dibacakan ketika mana? Nanti kita ajar. Dalam perjalanan menuju surau ni ada doa sunnah Nabi yang Nabi ajar. Tak hafal kena bawa buku lagi hari ni. Kena bawa buku kita ni. Ni buku harian kita. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada Semua faham dah insyaAllah. Alim Melaka ni. Muslimat ada soalan Muslimat? Boleh. Hadis yang Ustaz sebut. Ya. Baru-baru ni kan Ada Raja. ada sahabat baca ni lah, baca ni buku hadis ni. Dia baca, habis dia baca hadis tu, salah satu jemaah tu dia kata hadis tu palsu. Jadi orang yang baca tu terus terkedu. So macam mana keadaan tu boleh? Okey. Pertama, soalan sahabat kita baru-baru ni berlaku Selasa lah. Itu taklim kan? Dibacakan hadis kitab yang mana? Bukan ni, ada kitab daripada pusat. Okey. Dibacakan kitab ataupun hadis Nabi, dituduh pada hadis tadi palsu oleh jemaah. Pertama, situasi itu tidak dibenarkan lah. Tak baiklah situasi tadi. Pertamalah tu. Kalau kita nak bahas pertama, orang yang nak menyoalkan tentang hadis ni, pertama adab tuan-tuan, kita nak mempersoalkan tentang ta'rif ataupun taraf hadis. Pertama kita kena tengok diri kita ni faham hadis ke tak. Para ulama kata barulah boleh menilai hadis tadi sahih atau tidak. Tuan-tuan, sahih. Sahih. Saya cerita pada awal macam mana hadis ni. Seronok pula soalan ni. Hadis ni macam mana? Ulama bahas. Yang kita tahu hadis sahih. Sahih ni kat mana? Sahih ni darjat. Darjat ada 4 taraf. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat maudhu'. Maudhu' ni apa? Maudhu' ni yang dicipta, hadis palsu. Dapat? Jelas? 4 hadis ini, 4 taraf hadis ini lahir daripada satu cabang ilmu hadis. Nama dia hadis ahad. Hadis terbahagi 2. Hadis besar. Hadis terbahagi 2. Satu hadis nama dia mutawatir, satu hadis ahad. Secara umum hadis mutawatir semua sahih, bukan sahih. Semua tidak ada orang yang boleh berbohong atas hadis tu. Tak boleh. Kalau ta'rif hadis mutawatir ni apa? Yang mana disepakati oleh semua sahabat, yang mustahil bagi mereka untuk berbohong tentang hadis tu. Itu hadis mutawatir. Apa contoh hadis mutawatir? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir. Kemudian satu lagi cabang disebut dengan hadis ahad. Hadis tunggal, ahad. Ahad hadis. Ahad ni barulah bagi 4, sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Dan 4 taraf hadis ni pula bukan semuanya kita boleh bahas sahih. Dia ada sahih li dzatihi li ghairihi. Dia ada hasan li dzatihi li ghairihi, dhaif li dzatihi li ghairihi. Apa yang saya nak cerita kat sini,
Untuk menilai taraf hadis tadi memerlukan ilmu yang cukup. Jadi sekadar mendengar daripada maklumat daripada orang lain ataupun ustaz-ustaz yang mengajarkan tentang hadis, baru ni banyaklah hadis kan. Kita tadi hadis satu kitab tu 40 hadis palsu popular. Dan saya nak bagi tahu bukan senang untuk memalsukan hadis, bukan senang. Jadi adab kita bila mendengar hadis, para ulama kata pertama, sangka dia adalah hadis Nabi. Pertama, sangka dia adalah hadis Nabi. Sebab kita takut perkara tadi, kalau ia betul-betul hadis Nabi, kita kata bukan hadis Nabi. Kita bukan bermasalah dengan orang yang sampaikan hadis tu, tak. Kita tak masalah dengan dia. Kita masalah dengan siapa tuan-tuan? Kita masalah dengan orang yang membaca, bukan baca, orang yang sahibul hadis, tuan bagi hadis tu. Siapa? Rasulullah. Kalau betul Nabi sebut ya, betul Nabi sebut, kita cakap tak betul. Problem kita. Masuk hadis tadi saya sebut hadis mutawatir. Kata alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia telah menempah neraka. Satu tempat daripada satu pintu pada pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Adab dia pertama, maka para ulama kata sangka di atas hadis. Jadi kalaulah ia tidak betul-betul hadis, maka kita istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahlah, bukan kita orang alim. Boleh tuan-tuan Dan saya nak beritahu, akhir zaman ni tidak ada lagi ulama yang mampu untuk mentasahihkan hadis. Apa maksud mentasahihkan hadis? Dia boleh menilai balik hadis tu. Imam Bukhari dah kata sahih, dia kata tak boleh, saya kena nilai dulu hadis ni balik. Tak ada tuan-tuan Dan sekarang ini cukup ulama dah bahalkan hadis itu dhaif, cukup dhaif. Kita sebagai orang cukup mengikut ulama tadi. Dan tak semua taraf hadis tadi sama taraf mengikut ulama, tak semua. Ada kalanya menurut Imam Tirmizi hadis itu sahih, tapi menurut imam lain hadis itu tak sahih. Dapat tuan-tuan? Jadi disebabkan perkara inilah berlaku ikhtilaf di antara para ulama. So benda yang berbeza pandangan bukan bidang kita, bukan bidang kita. Doktor berbeza pandangan tentang mana kita nak mulakan pembedahan, daripada atas dada ke daripada bawah. Kita pula mana-mana. Menurut pandangan saya, dua-dua tak boleh, kita potong tengah-tengah. Boleh? Sama lah ilmu agama tuan-tuan. Ilmu agama tadi, ilmu pembedahan, satu nyawa saja. Kalau salah pun satu nyawa je terkorban. Yang ini agama, kalau salah faham tuan-tuan, bukan seorang saja terkorban, beribu-ribu orang terkorban. Dan terkorban bukan nyawa, dia terkorban masuk neraka tuan-tuan, lagi berat, disebabkan salah fahamnya gitu. Dan mengambil kesempatan ini juga, saya nak menjawab soalan juga tentang hadis menceritakan tentang bulan Rejab. Yang hadis yang tersebar sekarang ni tentang menceritakan bulan Rejab. Kelebihan barang siapa yang menyebarkan hadis ni atau menceritakan tentang bulan Rejab sudah sampai, telah datang bulan Rejab, maka telah dibebaskan baginya api neraka. Okey, hadis ini mengikut tarik ilmuwan hadis ataupun muhaddisin, ini tidak ternyata dalam ilmu hadis, maka dia bukan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang maknawi riwayat ini, maknawi apa? Maksud makna bagi riwayat ini yang mengatakan mengingatkan seorang itu terhadap bulan Rejab, mengingatkan orang tentang bulan Rejab, baik ataupun tidak? Baik. Maka para ulama kata dengan kebaikan mengingatkan orang lain tentang ibadah di bulan Rejab boleh menyebabkan dia terhindar daripada neraka Allah. Pada sudut maknawi betul. Tapi kalau nak mengesahkan dia sebagai hadis Nabi, tidak. Tapi kalam tadi mungkar ataupun tidak, sesat ataupun tidak, tidak sesat. Sebab mengingatkan orang tadi tentang bulan Rejab juga kebaikan. Dapat? Cuma janganlah sabit ia kepada Rasulullah. Dapat? Dan kita ini kalau tak pasti tentang hadis tadi, kita cermat. Bagaimana cermat? Kita kata kalam ulama cukup. Saya dengar kalam ulama mengatakan, ada sebagian ulama cukup. Ustaz, bukan merendahkan Nabi ke? Patut Rasulullah sebut ulama. La ilaha illallah. Nabi tu ulama lah. Dia bapa selalu ulama. Tu bahasa dia. Maksud bapa ulama ni apa? Dialah sahibul ulama. Dialah pemula bagi mereka yang berilmu. Ulama ni apa? Mereka yang berilmu. Maka orang yang paling berilmu siapa? Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Harap jawab Pertama, kalau kita tahu pun hadis tu palsu, bukan adab dia untuk menegur macam tu. Tak boleh tuan-tuan. Dia balik-balik tadilah ni, riak ni. Dia datang tu balik. Jelas Jadi adab kita, para ulama kata, kalau tidak kepastian tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang ahlinya, orang yang berilmu, jikalau kamu tidak mengetahui. Jelas? Terjawab bang Ya, hadis tu dia mengenai belajarlah kamu sehingga ke negeri China. Ya. Kalau mengikut kepada pandangan ulama, hadis ini khilaf. Ada pandangan kata dia dhaif yang tersangat. Dhaif yang tersangat ni dia hampir pada maudhu'. Dipanggil dengan dia ni adalah dhaif li ghairihi. Dia bukan li dzatihi. Dan dhaif yang terlampau sangat ni memang ulama bimbang atas perkara tadi. Dan dibahas oleh ulama secara conclusionnya, mengikut hadis yang orang yang kata menuntut ilmu, hendaklah kamu menuntut ilmu sehingga ke negeri China ini bukan kalam Nabi, ini bukan hadis, bahkan ini adalah kalamnya para ulama. Menandakan bahawa jauhnya jarak yang kamu kena mengajar ilmu. Walaupun perlu sampai ke negeri China, pada zaman dahulu tak adalah kapal terbang tuan-tuan, kena pakai kapal layar. Jauh nak berjalan tu pergi China daripada Arab. Jauh tak tuan-tuan? Jauh tuan-tuan. Sehingga para ulama kata mustahil untuk sampai. Sehingga dikeluarkan kalam ini, hendaklah kamu menuntut ilmu walaupun kamu sampai di negeri China. Walaupun berada di negeri China pun kena tuntut ilmu ya, para ulama kata. Sehingga kamu sampai ke sana. Maksud dia apa? Tidak ada putus asa dalam menuntut ilmu dan tidak ada jarak. Tak mestinya dekat saja. Jauh macam mana pun kena tuntut ilmu. Jadi di sini kita tahu kebaikan perkataan ini. Tapi kalau disabitkan kepada Nabi, maka dia jadi mungkar. Maka hadis ini walaupun dia palsu, tapi tak semestinya perlu tegur depan-depan macam tu tuan-tuan. Kena dengan orang yang macam dia tak apalah, kena orang yang tahu tuan-tuan. Hadis tu tak sahih, orang tu tanya sahih tu apa? Tak boleh jawab. Hadis apa hadis? Makna bil hadis, ma huwa hadis? Biqaulihi wa fi'lihi wa takririhi wa sifatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis saja 4 makna. Kena hafal tu. Qaulihi, fi'lihi, takririhi wa sifatihi Nabi. Apa benda ustaz? Itu pun tak tahu hadis nak sebut dah. Jangan cerita hadis sahih. Hadis tu pun tak tahu makna dah. Kita ni. Dapat? Secara ta'rif istilah, hadis itu adalah benda yang bersandar pada Nabi. Dan suatu benda kalau kita sandarkan pada Nabi, kalau tidak kepastian bagi kita ada kepastian, maka para ulama kata lebih baik kita tidak sandarkan. Adapun adab tentang mendengar hadis tadi, kalaulah kita tidak tahu bahawa tentang taraf hadis tadi, macam tadi hadis tadi palsu ataupun tidak, cukup kita bersangka baik itu hadis. Tentang kita meriwayatkan, tak boleh riwayat kalau tak pasti hadis tadi daripada Nabi ataupun tidak. Adapun adab mendengar hadis tadi, para ulama kata kena sangka itu hadis dulu. Para ulama kata kalau kita tahu macam tadi, oh ni bukan hadis, maka cukuplah istighfar. Sekurang-kurangnya kita tak zalim pada Nabi. Dapat tuan-tuan? Jelas bang Wallahu a'lam. Jadi apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita ambil iktibar amal dan sebagainya, insya-Allah. Yang baik semua pada Allah, yang buruk pada nafsu amarah saya mohon maaf daripada terkasar bahasa. Yang baik semua pada Allah, yang buruk pada diri saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.